Boleh dengar tak? Boleh komen kamu dengar tak Ustaz cakap? Dengar. Okey. Dengar. Alhamdulillah. Nampaknya kita ada 3 orang. Apalah, walaupun 3 orang, kita tetap jalankan kelas. Walaupun seorang, Ustaz tetap kena ajar kat kamu. Yang lain-lain nanti, apa dia orang tengok rekod je. Okay, hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 6 menggunakan buku teks kita di muka surat 108. Jadi kamu yang dah masuk ni, kamu kena, kalau belum isi kehadiran, isi dulu kehadiran dalam link yang Ustaz bagi. Kemudian buka buku teks kita di muka surat 108. Okey, kita harap kamu bersedia. Sebelum tu kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, kita tengok di buku teks kita di muka surat 108. Hari ini kita akan belajar akidah pada tajuk yang terakhir. Kita tinggal yang ini sahaja kita punya pelajaran. Yang lain-lain kita dah belajar. Bidang lain pun dah habis kita belajar. Tinggal bidang akidah dan ni pun tajuk bab yang last kali. Iaitu kita akan belajar beriman dengan sam'iyat. Mungkin kalau lepas ni kalau dah habis, mungkin kita akan ulang kaji balik. Kita akan ulang balik tajuk-tajuk yang sebelum ni yang kita dah belajar sebagai ulangan. Okey, ini tajuk yang terakhir iaitu beriman dengan sam'iyat. Beriman dengan sam'iyat ni dia termasuk dalam rukun iman. Rukun iman. Rukun iman kan ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab, yang keempat beriman kepada rasul, yang kelima beriman kepada hari kiamat. Di dalam rukun iman itu, ada perkara-perkara yang beriman dengan sam'iyat. Yang perkara yang sam'iyat apa dia? Beriman kepada Allah. Itu sam'iyat. Yang kedua beriman kepada malaikat pun sam'iyat juga. Yang ketiga beriman kepada kitab. Kitab bukan sam'iyat sebab kitab memang kita nampak, memang kita baca. Memang kita selalu baca kitab kan. Iaitu kitab-kitab Al-Quran lah. Dan yang keempat beriman kepada Rasul. Rasul pun bukan sam'iyat sebab Rasul pun telah kita, walaupun kita zaman kita tak jumpa, tapi Rasul manusia zaman-zaman sahabat, zaman-zaman dulu mereka telah berjumpa dengan Rasul. Itu bukan sam'iyat sebab Rasul manusia boleh tengok. Dan yang kelima beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat, hari akhirat kita belum tahu lagi. Perkara gaib tak nampak lagi. Itu beriman kepada sam'iyat. Dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar pun kita tak nampak ketentuan takdir kita. Jadi beriman dengan sam'iyat termasuk dalam rukun iman. Hari ini kita akan tengok apakah perkara-perkara sam'iyat. Apakah beriman kepada sam'iyat tu? Mungkin murid belum pernah dengar lagi kan sam'iyat. Tapi contoh-contoh sam'iyat kebanyakan orang dah pernah dengar. Kita dah pernah dengar dah perkara-perkara contoh-contoh dia. Seperti yang ada dalam buku teks kita ni. Okay, antaranya contoh-contoh sam'iyat adalah hari kiamat. Hari kiamat ni kita dah biasa dengar lah. Hari akhirat, hari kiamat. Dalam bahasa Arab panggil yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Okay, kemudian kita ada soalan kubur. Itu perkara sam'iyat juga. Kemudian kita ada mizan. Mizan tu apa? Nanti kita akan tengoklah mizan apa semua ni, apakah maksud dia. Kemudian kita akan ada perkara sam'iyat yang lain, padang mahsyar. Kemudian ada alam barzakh.
kita ada sirat, ada malaikat, ada syurga, ada neraka. Jadi ke-8 ini adalah perkara-perkara sam'iyat, contoh-contoh sam'iyat. Setakat ni jelas ha? Okay, mari kita tengok apakah erti sam'iyat dan dalilnya. Di muka surat 109. Okay. Erti sam'iyat. Saya tengok ada tak siapa yang nak masuk. Tak ada Okay, erti sam'iyat dan dalil naklinya. Dalil daripada Al-Quran. Sam'iyat ialah perkara-perkara yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia. Ia hanya dapat diketahui melalui Al-Quran serta hadis. Kita wajib meyakini perkara-perkara sam'iyat dengan menjadikan keimanan kepadanya sebagai asas membentuk diri menjadi seorang Muslim yang dikasihi dan diredai Allah. Jadi jelas kat sini dia beritahu sam'iyat adalah perkara yang kita tak boleh tengok. Kita tak boleh tengok, tak boleh nak digambarkan oleh akal fikiran kita dan panca indera kita. Apakah panca indera manusia itu? Panca indera manusia adalah mata, telinga, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Kita tak boleh mendengar apakah kejadian yang berlaku di dalam alam kubur. Semua makhluk tak boleh, manusia tak boleh dengar. Jadi walaupun kita ada telinga, kita boleh mendengar keadaan sekeliling kita, tapi perkara-perkara sam'iyat kita tak boleh mendengar. Lagi panca indera yang mana lagi? Panca indera kita merasa. Kita merasa menggunakan lidah kita. Lepas tu menyentuh. Kita kalau nak sentuh, nak rasa apa-apa, kita sentuh dengan tangan kita, rasa dengan kulit kita kan. Itu adalah panca indera. Kita tak boleh nak gambarkan dengan akal kita pun. Kalau kita gambarkan pun, kita tak dapat nak gambarkan. Macam mana kita nak gambarkan? Sebab contoh syurga, kita tak boleh nak gambarkan keadaan syurga tu macam mana. Walaupun kita boleh gambarkan, kita pernah tengok kat dunia ni benda-benda yang cantik, contoh istana yang mewah, yang cantik, tapi tak sama macam apa yang telah kita gambarkan. Walaupun benda yang kita gambar tu benda yang indah, tak sama. Itu sebab dia kata perkara sam'iyat ni tak dapat nak digambarkan oleh akal fikiran. Macam contoh malaikat, dia tidak berlaki, tidak perempuan. Macam mana kita nak gambarkan malaikat tu macam mana? Tak boleh. Sebab tu perkara sam'iyat ni perkara yang tak dapat digambarkan oleh akal dan panca indera kita. Anggota tubuh kita yang dikatakan panca indera tu. Jadi macam mana kita nak tahu, macam mana cara kita nak beriman kalau kita tak dapat nak gambarkan dengan akal dan panca indera kita? Boleh kita beriman dengan melalui Al-Quran dan hadis. Sebab tu turunnya Al-Quran untuk nak menceritakan perkara-perkara sam'iyat tu. Sebab tu Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi. Allah turunkan Al-Quran, dalam Al-Quran tu Allah dah sebut dah tentang perkara-perkara sam'iyat, alam-alam ghaib. Dalam surah Al-Baqarah dah sebut dah. Dalam ayat yang awal-awal lagi. Itu Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib apa? Perkara-perkara yang kita tidak nampak, tapi kita beriman. Biasanya kita beriman ni maksud dia percayalah. Kebiasaannya manusia ni dia akan percaya kepada perkara yang dia nampak sahaja. Kalau kita tak nampak, macam mana kita nak percaya kan? Jadi sebab tu datangnya Al-Quran untuk membenarkan ataupun meyakinkan lagi manusia ni untuk mempercayai perkara-perkara sam'iyat tu. Kemudian dibantu pula dengan hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi itu apa? Hadis Nabi itu adalah percakapan, ungkapan daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk menerangkan lagi
apa perkara-perkara sam'iyat, apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sebab tu Nabi dia akan menghuraikan datangnya hadis-hadis. Sebab tu kalau selain daripada Al-Quran, kita kena banyak juga membaca hadis-hadis Nabi. Jadi kita wajib tak mempercayai? Wajib. Kalau tak percaya, kita tidak berimanlah kepada Allah. Jadi kalau kita nak beriman kepada Allah, kita wajib mempercayai perkara-perkara sam'iyat. Yang tadi kita dah tengok ada contoh-contoh perkara sam'iyat tadi. Sebab apa? Sebab kalau kita tak percaya, kita ni mudah melakukan dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kalau kita nak jadi orang yang baik, kita nak jadi manusia yang berakhlak mulia, yang baik, tak dapat tidak mesti kita kena percaya kepada alam gaib. Salah satu dia adalah Tuhan kita lah. Tuhan kita Allah. Kalau kita tak percaya adanya Allah, macam mana kita nak menjadikan diri kita ni baik? Kita mungkin boleh jadi baik di depan manusia. Contohnya contoh kita solat. Kita solat apabila ada mak ayah kita. Mak ayah kita suruh, baru kita solat. Tapi cuba bayangkan kalau mak ayah kita tak ada, mak ayah kita tak suruh, adakah kita solat? Semestinya kita tak solat. Sebab apa? Sebab selama ni kita solat bukan kerana Allah. Kita solat kerana manusia, kerana mak ayah kita suruh. Jadi bila kita tak duduk dengan mak ayah kita pergi mana-mana, mak ayah kita tak ada, kita boleh suka hati kita meninggalkan solat. Sebab dah tak ada orang nak tegur kita, tak ada orang nak marah kita. Sebab tu kalau kita buat sesuatu benda, amal ibadah kita pastikan kita buat kerana Allah, kita yakinnya Allah tu ada, kita yakinnya perkara-perkara sam'iyat tu ada, baru kita akan melakukan perkara tersebut. Kalau kita buat kerana Allah, contoh kita solat. Kita solat kerana Allah. Kita tahu Allah tu ada. Kita tahu kalau orang tak solat tu, dia akan diazab oleh Allah. Di dalam kubur pun dah kena azab dah kalau orang yang tak solat. Apatah lagi di akhirat nanti. Jadi bila kita yakin benda tu, kita beriman, kalau aku tak solat ni, Allah sentiasa ada. Allah sentiasa memerhatikan aku, melihat aku, mendengar, tahu aku buat apa. Kemudian ada malaikat pula yang bercatat di kiri kanan aku. Walaupun kita tak nampak, tapi kita beriman. Kita beriman dengan alam gaib. Kita beriman dengan adanya malaikat kiri kanan kita. Dan kita beriman adanya azab bagi orang yang tidak menunaikan solat. Jadi bila kita beriman betul-betul dengan perkara gaib, dengan perkara sam'iyat, kita akan jadi takut. Takut untuk melakukan dosa, takut untuk meninggalkan perkara yang Allah suruh. Contoh solat tadi lah. Bila sampai je waktu, kita tengah main game ke, tengah tengok TV ke, tidak ada orang masuk. Okey. Jadi bila kita beriman, Cikgu Ghazali Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kita beriman kepadanya hari akhirat, kita beriman kepada adanya azab bagi orang yang meninggalkan solat. Bila sampai je waktu, contoh kalau waktu tu kita tengah tengok TV kan. Lepas tu orang azan. Lepas tu kita beriman betul-betul kepada perkara sam'iyat. Jadi kita akan tinggalkan perkara dunia dan kita akan lakukan perkara yang wajib. Sebab kita tahu kalau kita tak solat ni, sampai habis waktu, malaikat Munkar, malaikat Raqib dan Atid akan menulis kita punya amalan. Jadi bila kita tak solat, malaikat akan mencatatkan dan kita tahu apa akibat dia. So kita akan buat satu perkara tu bukan kerana orang dah. Kita buat satu perkara tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau nak jadikan diri kita ni baik, tak dapat tidak, kita kena percaya, betul-betul percaya kepada alam akhirat. Jadi kita tak boleh meletakkan percayaan kita tu bawah 100%, tak boleh. Kita kena letak atas. Kalau kita masih letakkan 50%, 60%, maknanya kita tak betul-betul beryakin dan percaya lagi. Jadi kita kena letakkan kepercayaan kita kepada perkara-perkara sam'iyat ni lebih daripada 100%. Baru kita akan menjadi orang yang baik. Contohlah kalau kita duduk seorang-seorang, ini sekarang ni zaman apa? Zaman ni kan? Zaman handphone ni. Zaman fitnah orang kata kan. Fitnah sebelum Dajjal datang, dia bawa ini dulu. Sebab sekarang ni apa-apa kalau kamu nak tengok, nak dapatkan apa-apa hanya ada di dalam handphone kamu. Kalau kamu ada internet, lagi
lagi banyak fitnah yang akan datang kepada kamu. Contohnya kalau kita duduk seorang-seorang dalam bilik, kamu dah tahun 6, saya kena sebut. Okey, kalau kamu duduk seorang-seorang dalam bilik, mak ayah kamu tak ada, kamu duduk dalam bilik, tak ada siapa-siapa dalam bilik, tidak mustahil kita akan melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan maksiat. Sebab sekarang ni, kalau tersilap kita tekan je handphone kita ni, akan terkeluar macam-macam. Benda-benda yang tak diingini ada dalam handphone kita ni. Walaupun benda tu kita tak cari, tapi kadang-kadang ada, tiba-tiba kita dapat link yang pelik-pelik. Kita pula tekan link tu. Kemudian adalah kita terlihat benda-benda yang tak senonoh lah, benda-benda yang perkara yang tak baik. Jadi bila kita klik je benda tu, kita akan nampak ada gambar ke video ke. Jadi bila kita duduk seorang-seorang, kalau kita tak beriman kepada Allah, nescaya kita akan melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Contohnya kalau orang perempuan, kalau ada lelaki mesej ke apa, dia pula pergi layan. Pergi layan, lepas tu tak ada siapa-siapa yang nak pantau, lama-lama dia akan jadi perkara yang tak baik. Jadi kalau dia tak beriman kepada Allah, dia akan melakukan perkara yang maksiat lah. Sebab dia seorang-seorang, tak ada siapa nak tengok dia. Tapi kalau ada orang, dia tak beranilah buat. Sebab dia tahu orang akan tengok dia. Dia tahu mak ayah dia akan marah dia. Tapi kalau seorang-seorang, siapa nak marah dia? Jadi sebab tu, kalau dia beriman kepada Allah, dia tak akan melakukan perkara-perkara yang tak baik. Dia takut sebab dia tengok je, Allah akan melihat dia. Dia tahu ada malaikat yang catat dia. Dia tahu akan ada dia punya azab dia nanti kalau dia buat benda yang tak elok. Jadi sebab tu pentingnya kena beriman dengan perkara-perkara sam'iyat. Jadi kita tengok dalil nakli kewajipan beriman dengan perkara sam'iyat. Yang tadi Ustaz dah baca tadi dalam surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maksudnya iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara ghaib. Perkara-perkara ghaib ni perkara yang manusia tak nampak. Yang tadilah tak boleh nak digambarkan oleh akal fikiran kita dan tak boleh nampak dengan panca indera kita. Itu adalah perkara-perkara ghaib. Perkara ghaib ni banyak. Salah satu dia malaikat, jin. Jin kita tak nampak. Jadi itu dipanggil perkara-perkara ghaib. Jadi wajib kita beriman. Kita bukan nak, kalau orang kata hantu tu ada tak? Hantu tu kita nak percaya ada ke tak? Tapi kita kena percaya jin tu ada. Dalam Quran ada sebut jin. Minal jinnati wan nas, ada sebut jin. Hantu tu adalah daripada jin lah. Cuma Allah tak bagi kita nampak je. Kalau Allah bukakan hijab kita ni, kita akan nampak adanya hantu lah, jin dan sebagainya. Jadi sebab tu benda-benda tu Allah tutup daripada pandangan kita sebab Allah sayang kepada kita. Kalau Allah buka hijab kita boleh nampak macam-macam, kita tak boleh nak menjalani kehidupan kita. Sebab apa? Sebab kita nampak setiap sudut, nampak sini ada syaitan, sini ada hantu dan sebagainya. Jadi kita nak pergi mana pun takut. Sebab tu Allah sayang kat kita, ditutup hijab kita tu. Kat akhirat nanti baru kita akan nampak. Okay. Jadi kamu tengok dulu ini gambar ni. Okay, kalau tak faham kamu boleh tanya. Okay, kamu tengok perjalanan, ni gambar yang Ustaz tunjuk kat kamu adalah perjalanan kita. Sebelum kita nak uraikan lagi, kita tengok ni gambar ni. Silap. Okey. Kita tengok perjalanan kita. Nampak gambar ni? Okey. Kita bermula daripada bawah ni, alam roh. Alam roh, alam yang kita belum lagi ada di dalam kandungan mak kita. Kita panggil alam roh. Dalam alam roh tu pun kita dah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah dah tanya kepada roh-roh, siapa Tuhan? Siapa Tuhan kamu? Kita dah mengaku dah. Ke semua manusia ni, termasuklah orang Islam dan orang Islam, semua dah mengaku bahawasanya Allah tu Tuhan kita. Masa kita di dalam alam roh lagi. Tapi bila kita lahir kat dunia, macam-macam kita. Ada agama macam-macam. Tapi sebenarnya kita dah mengaku dah Allah tu Tuhan kita. Masa alam roh lagi. Tapi kita tak ingat lah. Kemudian bila alam roh, kita akan ada di dalam alam kandungan. Dalam perut mak kita. Selama berapa bulan? Selama 9 bulan. Kita makan daripada apa yang mak kita makan. Jadi kita membesar selama 9 bulan di dalam perut mak kita. Okay, jadi bila di alam kandungan tu, kita sebenarnya setiap bayi tu dia rasa selesa lah. Dia rasa, oh selesanya alam tu, dia ingat itulah alam dia. Dia ingat itulah alam yang dia akan duduk selama-lamanya. Padahal itu baru alam yang kedua. Sementara saja 9 bulan saja. Tu pun dia dah rasa okey, dah selesa dah. Bila dah 9 bulan dah cukup time dia akan keluar daripada perut mak dia pergi ke alam dunia. Sekarang ni lah, tengok kita punya perjalanan kita ni masih jauh. Tengok sekarang ni kita baru alam yang ketiga, iaitu alam dunia. Kita di sini. Sedangkan kita nak lalu ni jauh lagi ni. Nak menuju ke syurga neraka ni jauh lagi, teramat jauh. Sebab tu dunia ni bukan dunia kehidupan yang sebenar. Dunia ni adalah kehidupan yang sementara dan penuh kepura-puraan, penipuan dunia ni. Dan Allah turunkan kita, Allah jadikan kita di dunia untuk kita buat amal ibadah dan untuk kita cari bekalan sahaja. Untuk mana? Untuk akhirat nanti. Bukannya dunia ni tempat kita nak hidup selama-lamanya, kita nak mengumpul kekayaan sampai lupa akhirat. Bukan. Sebab permulaan yang sebenar adalah ketika kita duduk di dalam kubur. Itu barulah dikatakan kehidupan yang sebenar. Kehidupan yang sebenar adalah kehidupan selepas mati. Bukan kehidupan sekarang ni. Kehidupan sekarang ni ibarat kita bermimpi. Kita masih ibarat kita tidur dan kita belum bangun lagi. Itu ibarat kehidupan dunia tu. Sekarang ni kita masih tidur lagi. Sebab tu kita masih ada di alam dunia. Bila kita sedar, kita terbangun, maksudnya masa tu baru kita betul-betul kita hidup. Masa tu waktu bila? Waktu Allah datangkan roh kita balik di dalam kubur kita nanti. Itu baru bermula kehidupan yang sebenarnya. Sebab selepas tu tidak ada dah kematian. Selepas kita duduk di alam barzakh, nanti akan berlaku hari akhirat apa semua, kiamat. Lepas tu nanti bila kita dihidupkan, masa tu tidak ada kematian dah. Okay. Sekarang kita berada di alam dunia, alam yang ketiga. Kemudian kita akan lalui alam kubur, dipanggil alam barzakh. Ini kita tak tahu. Jangan pula kita sangka kita ni masih kecil lagi, masih muda lagi, lambat lagi. Tak. Kadang-kadang mungkin kita tak tahu ajal kita bila. Kadang-kadang ada bayi pun dah ada yang meninggal. Yang sekolah rendah pun ada dah meninggal. Umur muda macam ustaz pun ramai dah meninggal. Kita tak tahu bila kita akan meninggal. Jadi kena sentiasa bersedia. Kemudian kita akan pergi ke alam kubur. Bila di alam kubur ni dia akan ada setiap alam ni kita akan lalui benda yang lebih luas dan lebih berat. Macam tadilah alam kandungan, kita rasa benda tu kita dah selesa. Bila kita lahir kat dunia, rupanya dunia lagi besar, lagi luas. Sedangkan dunia tu hanya kecil saja kalau kita nak tengok. Kalau lepas alam dunia, kemudian baru masuk alam kubur lagi luas pada alam dunia. Nanti kita tengok alam kubur, alam barzakh tu macam mana. Okay, kemudian kita selepas alam kubur, kita akan melalui alam kehancuran. Ini dipanggil Yaumul Qiyamah. Ini hari akhirat, hari kiamat. Yang mana pada hari ini, kesemua makhluk akan dihancurkan. Manusia akan dimatikan, bumi akan hancur. Semualah tak ada yang hidup. Walaupun malaikat pun akan mati. Melainkan hanya tinggal hanya Allah sahaja yang hidup. Yang masih hidup hanya Allah saja. Kesemua makhluk dia semua meninggal. Termasuklah dunia ni, termasuklah alam ni. Itu dipanggil alam kehancuran. Kemudian kita akan pergi ke hari kebangkitan. Selepas berapa lama? Bukannya berminggu-minggu, entahlah berapa ribu tahun pula.
barulah Allah akan hidupkan malaikat Israfil, dan malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala dia kali kedua. Yang kali pertama malaikat Israfil tiup, masa tu bumi akan hancur, semua hancur. Lepas tu dia pun, malaikat Israfil pun akan mati, dan kemudian Allah akan hidupkan balik malaikat Israfil, dan Israfil akan meniup kembali tiupan yang kedua, dan akan membangkitkan ke semua makhluk, termasuklah binatang, semua yang ada di muka bumi ni semua akan hidup balik. Itu dipanggil hari kebangkitan. Kemudian kita akan pergi ke satu padang, yang mana padang tu tidak ada pokok, tidak ada air, tidak ada apa-apa, hanya ada padang saja, seluas mata memandang. Kita akan pergi ke padang dipanggil padang mahsyar. Di padang mahsyar ni kita akan tunggu pula kat situ. Tunggu berapa lama? Entah beribu-ribu tahun kita akan tunggu di situ tanpa ada makan, tanpa ada minum. Cuba bayangkan. Ada yang duduk di bawah panas matahari, yang mana matahari tu satu jengkal saja dengan kepala dia. Kita waktu sekarang ni pun matahari berjuta kilometer daripada kita pun, kalau kita pergi waktu tengah hari kita duduk kat luar tu, kita dah rasa panas sangat. Ini cuba bayangkan matahari duduk sejengkal di atas kepala kita ni. Memang panas lah. Ada yang perlu sampai tenggelam. Ada yang perlu sampai ke pinggang dia. Ada yang sampai ke hidung cungap-cungap. Ikut pada keadaan amalan dia. Tetapi ada manusia yang Allah bagi perlindungan khusus. Dipanggil golongan VIP. Dibagi perlindungan. Dia tak ada rasa pun panas tu. Dia ada macam satu lindungan kepada orang tu. Okey. Kemudian lepas habis tu kita akan pergi ke syafaat. Kita manusia ni akan tunggu. Lepas tu last kali barulah manusia satu kumpulan ni pergi kepada mencari para nabi. Kesemua nabi tak dapat nak tolong, kecuali yang akhir sekali adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni yang akan bagi syafaat, yang akan minta kepada Allah supaya dibuka hisab. Maksudnya dibuka hari pengadilan. Sebelum tu kita masih duduk tunggu lagi. Tak ada apa-apa. Masih duduk panas tunggu, tak ada apa-apa ni. Kemudian Nabi Muhammad akan pergi menghadap Allah dan akan meminta supaya dibuka pengadilan. Masa itulah akan adanya hisab. Hisab ni adanya maksudnya perhitungan amalan kita yang kita buat kat dunia dulu. Kemudian bila dah dihisab semua amalan baik, kalau orang jahat, orang yang bermaksiat, orang kafir, dia akan dihisab. Jadi orang kafir dia tak kena hisab. Orang Islam dia tak kena hisab sebab dia terus masuk ke neraka. Sebab nak hisab pun dia memang confirm ahli neraka kan. Orang kafir, syaitan, dia tak dihisab dah. Dia orang terus ke neraka. Yang kena hisab ni siapa? Orang Islam yang ada dosa-dosa. Jadi dia akan dihisab dulu, kemudian akan diberi catatan amalan kita. Ini ke berapa dah ni? Catatan amalan kita. Kemudian ada yang menerima catatan amalan tangan sebelah kanan, ada yang menerima tangan sebelah kiri, ada yang menerima melalui belakang ni. Dia akan ambil tangan dia ni, dia cucuk belakang ni, dia ambil amalan dia. Itu memang orang yang teruk tu. Kalau amalan kanan, maksudnya dia ahli syurga. Kalau dia menerima amalan tangan kiri ataupun menerima melalui belakang, dia adalah ahli neraka. Jadi selamatlah kalau orang menerima catatan amalan dia tu tangan kanan. Kita harapkan kita golongan orang yang menerima amalan tangan kanan. Kemudian dia akan pergi ke alam mizan. Dia pergi ke timbangan pula. Tadi hisap, ni timbangan. Timbangan ni kita akan nampak nanti. Sekarang ni kita hanya dengar je lah timbangan, kita tak nak bayang pun, nak bayang macam mana. Yang setahu kita kat dunia, kita nampak timbangan macam sebelah berat, sebelah ringan. Timbangan barang tu lah yang kita beli barang kan. Tapi kat akhirat, dia akan ada timbangan. Nanti kita akan nampak macam mana bentuk timbangan dia nanti. Okay, kemudian kita akan pergi ke telaga. Dah habis timbang semua. Kalau kita lulus, kita lepas, kita ni ahli syurga, barulah kita akan pergi ke telaga. Kalau orang bukan ahli syurga, dia tak pergilah ke telaga ni. Telaga ni panggil telaga Kausar, telaga Nabi Muhammad. Kat sini, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat dia dan orang soleh akan minum air di telaga ni. Siapa yang minum air telaga ni, dia tidak akan haus selama-lamanya. Nabi, kalau Nabi kenal orang tu, Nabi akan tunggulah kita kat telaga Kausar ni. Tapi kalau orang tu tak pernah nak ingat kepada Nabi, selawat kat Nabi pun malas, sunnah Nabi pun tak nak ikut, maka tak dapatlah kita nak minum di telaga Kausar. Sebab Nabi pun tak kenal kita, macam mana dia nak minum
Dia nak ajak kita minum sekali. Sebab tu kita kena sayang kepada Nabi. Sebab nak bagi Nabi kenal kita. Kemudian yang terakhir, barulah kita pergi ke titian sirat. Kita akan lalu kat situ. Setiap manusia wajib akan lalu ke titian sirat. Kalau orang yang tadi, contoh orang yang maksiat tadi, orang yang banyak dosa tadi, dia tak pergi ke Telaga Kausar, dia akan pergi ke sini, sirat. Tapi kalau orang yang beriman, dia akan pergi sini, dia akan minum air dulu dan kemudian baru dia pergi ke titian sirat. Kita akan lalui jambatan seluas, entah seluas berapa panjang, tapi memang luas. Sangat-sangat luas. Memang sangat-sangat jauh. Sampai hujung, barulah ada syurga. Di bawah tu neraka. Kalau kita tak lepas, kita jalan, tak lepas jatuh ke bawah tu, maksudnya kita masuklah ke neraka tu. Tapi kalau kita lepas, alhamdulillah kita adalah ahli syurga. Tapi nak lepas ni pun ada banyak golongan juga. Ada golongan yang dia boleh lalu sepantas kilat. Itu para nabi, para syuhada, para orang solehin, orang yang beriman yang memang amal soleh dia tu memang tinggi. Itu dia lalu sepantas kilat. Kita tengok kilat kan. Kilat kalau dia memancar tu laju kan. Jadi orang yang terpilih ni dia akan lalu tu laju. Ada yang ibarat terbang, burung terbang. Ada ibarat kuda yang berlari. Ada ibarat manusia yang berlari. Ada yang seperti manusia yang berjalan. Ikut pada amalan kita. Kalau amalan kita sikit saja, kita sekadar berjalan saja. Tapi kalau kita nak berlari laju, nak sepantas kilat, kita kena tingkatkanlah kita punya keimanan kita. Bukan buat perkara yang wajib je, sunat pun kita kena buat. Barulah kita akan digolongkan dengan orang yang sepantas kilat. Ada yang berjalan, dia dah sampai tengah dah tapi jatuh juga. Ada yang dalam merangkak kesianan, merangkak. Sudahlah bawah tu neraka. Lepas tu dia ada pula cakok-cakok besi, yang mana besi tu akan mencakok badan dia tu. Ada juga yang kena cakok, lepas tu dia dah sampai dah, jatuh. Kemudian ada yang kena cakok pun, dia lepas juga. Tapi rasa sakit lah dengan cakok yang besi tadi tu. Tapi lepas juga. Tapi makan masa beribu-ribu tahun lah nak sampai. Itu orang yang ada dosa lah kan. Yang ada dosa yang timbangan dia tu, yang orang yang lepas yang cukup-cukup makan tu, maksudnya dia ada dosa, dosa dia tu sama pahala, tapi Nabi bagi syafaat kepada dia. Dia lepas juga masuk ke syurga, tapi dia kena dulu cakok-cakok tadi tu. Tapi sakit lah kan. Jadi kita tengok balik kepada buku teks kita. Ini Ustaz bagi secara ringkas. Kalau nak hurai satu-satu ni memang makan masa lama. Setakat ni ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Faham tak? Tak ada. Faham? Faham sikit je lah. Faham sikit. Penat Ustaz terang ni panjang orang faham sikit. Tak apalah, yang penting orang faham. Okey, tak apa. Kita tengok balik di muka surat 110. Hari ni kita tak belajar sampai semua sebab rasanya tak sempat. Mungkin kita akan belajar sekadar di muka surat 110 tu mungkin kita akan tengok sekadar pada mahsyar je. Tadi Ustaz bagi secara ringkas. Ini mungkin detail sikit. Jadi kita tengok di muka surat 110. Okey, perkara-perkara sam'iyat. Dalam Al-Quran dan hadis ada menceritakan tentang perkara-perkara sam'iyat. Antaranya yang pertama alam barzakh. Alam barzakh ialah alam kubur yang dihadapi oleh semua manusia sebelum dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Dalam alam ini semua manusia akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir serta menghadapi soalan-soalan kubur. Allah menjanjikan nikmat atau azab bergantung pada amalan semasa di dunia. Okey, ini Ustaz nak kena bagi kamu faham supaya bila kita faham, kita akan ada ilmu tentang alam akhirat. Bila kita ada ilmu tentang alam akhirat, kita ni nanti kita akan ingat balik. Bila kita mati nanti, bila kita ada ilmu tentang ni,
kita akan ingat balik. Oh, dulu kat dunia aku dah pernah belajar dah benda ni. Aku dah tahu bila aku mati nanti apa akan berlaku. Kita akan ingat balik. Ingatan kita tu Allah tak lupakan. Apa yang kita ingat kat dunia ni kita akan ingat sebiji dalam kubur tu. Jadi bila kita dah pernah belajar ilmu ni, kita akan tahu lepas ni akan datang malaikat kepada aku. Aku akan jawab soalan malaikat tu. Kita akan ingat sebab kita dah tahu ilmu ni. Jadi sebelum kita ke alam barzakh, saya nak cerita tentang kematian sikit lah, ringkas. Sebelum kita ke alam barzakh, alam kubur, semestinya kita akan melalui satu perkara iaitu kematian. Kematian ni ke semua manusia tak dapat lari. Semua manusia wajib menghadapi kematian dan sakitnya mati. Mati ni adalah sakit. Tidak ada sakit yang lebih teruk daripada kematian. Walaupun orang tu dia kat dunia ni dia sakit, contoh dia kena hukuman yang paling berat lah. Dia kena sembelih ke, dia kena potong satu-satu badan dia, ataupun apa-apa benda yang menyebabkan dia sakit tapi tak boleh tanding kesakitan semasa mati. Sebab mati adalah perkara yang paling sakit. Jadi kita semua kena hadapi. Termasuklah orang beriman pun akan rasa sakit. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad pun dia merasai kesakitan Nabi. Tambah lagi kita orang manusia yang biasa ni, lagilah kita akan rasa sakit mati. Jadi sebelum kita nak masuk ke alam barzakh, kita akan melalui kematian. Jadi kematian ni bila waktu kita sampai, waktu ajal kita nak mati, contoh kita mati pada pukul 12 tengah hari. 12 tengah hari kita akan mati kan. Lepas tu sebelum kita akan mati 12 tengah hari pada minit yang ke 12 tengah hari minit yang ke-10. Tepat 12.10 lah, 12.10. Maka sebelum 12.10 tu malaikat maut akan duduk di sebelah kita lah. Dia akan duduk di mana? Di sebelah kanan kita ni. Ni ibarat botol ni, ibarat ni kita lah. Malaikat maut dia akan duduk di sebelah kanan kita ni. Kepala kita ni di atas ni. Dia akan tunggu pukul 12.10, dia akan tunggu waktu, masa tu baru dia akan cabut roh kita. Dia tak cabut awal-awal. Kalau Allah perintahkan 12.10 dia wajib cabut. Dia tak akan terlambat dan dia tak akan awal. Walaupun 1 minit, dia akan ikut arahan Allah. Kalau 12.10 maka dia akan duduk sebelum 12.10. Kalau orang tu tengah bawa motor, tengah bawa kereta, kalau aksiden, dia akan ada di sebelah orang tu waktu sebelum dia aksiden tu. Jadi malaikat maut akan duduk di sebelah kepala dia. Bila sampai waktu dia, malaikat maut akan tarik daripada kepala ni. Tarik roh dia. Setiap manusia ni ada roh. Sebab tu kita boleh hidup. Kalau roh tak ada dalam badan kita, manusia ni hanya tinggal badan, tak boleh hidup. Tak boleh gerak tangan ni. Tak boleh bercakap. Sebab Allah jadikan kita roh. Jadi bila malaikat tu datang, malaikat dipanggil malakul maut. Dia datang, dia duduk di sebelah kepala kita ni, sebelah kanan ni. Dia akan cabut, maka roh kita ni akan keluar daripada bawah ni. Jadi bila dia cabut sikit-sikit, jadi belah kaki ni akan kosong. Tak ada roh dah. Kalau kita pergi tengok orang yang nak nazak, nak mati, bila nyawa dia nak kena cabut, bila kita pegang kaki dia ni dah tak boleh gerak dah. Sebab dah tak ada nyawa dah. Kemudian dia akan naik sikit-sikit di lutut dia, di paha dia, kemudian di pinggang dia, sikit-sikit naik. Sampailah di dada dia, kemudian sampai di gharqah. Ini dalam bahasa Arab dengan gharqah, iaitu di kerongkongan. Bila sampai di kerongkongan, masa ni pintu taubat dah ditutup. Kalau orang tu tak sempat bertaubat, maka kalau dia tak sempat bertaubat, maka dia tak selamat lah. Sebab tu Fir'aun, masa dia ditenggelamkan di dalam laut, masa tu bila nyawa dia dah dekat sini, baru dia nak beriman kepada Allah. Tapi masa tu Allah dah tak terima keimanan dia. Sebab siapa yang nak bertaubat, kena bertaubat sebelum nyawa kita sampai di sini. Bila nyawa sampai di kerongkong, Allah dah tutup dah pintu taubat. Orang tu tak boleh taubat dah. Allah tak terima dah. Jadi sebab tu masa Fir'aun nak bertaubat, dia nak beriman kepada Allah, Allah tak terima taubat dia. Jadi bila nyawa kita kat sini, masa tu baru kita akan nampak dua alam. Ini kita takut ni. Alam yang pertama, alam yang kita tengah nampak ni, alam dunia ni. Kalau kita duduk dalam bilik, kita akan nampak lah mak ayah kita, adik-beradik kita akan nampak. Dan satu lagi Allah akan buka, masa tu baru kali pertama Allah buka hijab kita. Allah buka pandangan mata kita yang mana selama ni kita tak pernah tengok alam tu. Masa tu baru kita akan nampak. Iaitu alam yang satu lagi, alam akhirat. Makhluk yang pertama yang kita akan nampak
Siapa? Malaikat tadilah, malaikat maut lah yang duduk di sebelah kita ni. Sebab tu bila orang nak mati, mata ni dia tengok atas. Dia akan automatik dia akan tengok belah kanan ni. Dia tengok siapa? Tengok malaikat maut lah. Kalau orang tu mati dalam keadaan berdosa, dalam keadaan maksiat, dia akan jadi tengok malaikat tu dia akan gerun. Sebab malaikat tu datang dengan keadaan muka yang bengis. Kalau orang tu mati dalam keadaan tak beriman, datang dalam keadaan muka yang hitam, memang yang bengis lah. Jadi takut. Bila dia tengok malaikat tu dia akan takut. Tapi kalau kita tengok mayat tu nampak macam biasa je. Sebenarnya dia tengah menghadapi sakaratul maut. Dia tengah menghadapi kesakitan. Cuma kita tak nampak. Dia sendiri yang rasa. Tapi kalau kita orang beriman, kita mati dalam husnul khatimah, maka datang malaikat dengan keadaan wajah yang berseri-seri. Kalau kita datang dengan malaikat yang wajah berseri-seri, kita dah tahu nasib kita lah. Kita tahu nasib kita ni nasib yang baik. Kita ni ahli syurga. Bila malaikat tu datang dengan wajah berseri dan dia akan datang dengan malaikat lain, iaitu dipanggil malaikat rahmah. Kalau orang tu orang yang ahli maksiat, dia akan datang dengan malaikat azab. Dengan muka yang bengis, muka yang gerun. Tapi kalau orang beriman, dia akan datang dengan malaikat rahmah yang muka semua berseri-seri. Hadis Nabi yang Nabi ada sebut. Orang yang mati dalam keadaan baik, malaikat yang datang tu malaikat dengan wajah berseri. Kita tak takut lah. Tapi bila orang beriman ni, dia tetap merasa kesakitan mati, cumanya dia punya roh tu cepat keluar. Ibarat kita buka air ni, kita tuang, air tu laju je keluar kan. Tapi kalau roh orang yang tak beriman, dia susah nak keluar. Bila susah nak keluar, jadi bila malaikat tarik, dia sakit lagi, bertambah sakit. Sebab susah nak keluar kan. Ibarat kematian ni boleh diibaratkan seperti kita cabut kulit kita ni, cabut serentak kulit kita ni. Bayangkan kalau kita cabut kulit kita ni. Ataupun orang kata ibarat ditikam sebanyak berpuluh-puluh kali oleh pedang. Memang sangat sakit lah. Okay, jadi kematian memang sangat sakit. Untuk orang yang beriman, sakit, cuma dia sakit dia sekejap. Sebab ibarat dia tuang air ke dalam cawan. Cepatlah roh dia tu keluar. Okay. Kemudian roh tu pergi ke mana? Malaikat maut tu akan letak di tapak tangan dia dan dia akan dibawa ke langit. Ni bukan ustaz cerita dongeng ni. Ni cerita betul ni. Sebab benda tu kita akan lalui. Kalau kamu tak dengar, kamu tak tahu ilmu ni, kita tak tahu peristiwa tu. Siapa nak bagi tahu kita? Kita bukan boleh lalui pun. Melainkan daripada Nabi dah cerita kat kita, Al-Quran dah sebut. Kita pula dengar daripada guru kita cerita. Jadi kamu kena tahu ilmu ni. Okey, bila roh kita tu dah kena cabut, malaikat maut dia akan bawa pergi ke langit. Sebelum nak sampai langit yang pertama, setiap langit ni ada malaikat yang jaga. Bila nak sampai langit yang pertama, dia kena minta izin dulu daripada malaikat yang jaga langit tu. Langit ada 7. Daripada langit pertama nak pergi langit kedua, tahu perjalanan dia berapa lama? Perjalanan dia sangat jauh, iaitu 500 tahun. 500 tahun perjalanan. Memang sangat jauh. Kita memang tak boleh sampai lah. Tapi roh ni Allah jadikan dia luar biasa. Dia boleh bergerak laju. Jadi malaikat maut dia bagi tahu kepada malaikat yang jaga pintu langit yang pertama tu, si Fulan bin Fulan. Maknanya malaikat tu check, yang jaga pintu langit pertama tu check, ada nama dia ni. Sebab dia ni orang yang baik. Bila buka je pintu pertama, kesemua malaikat menghidu bau yang sangat harum. Sebab masa lepas malaikat maut ambil roh kita akan dikafankan dengan kafan dari kain daripada syurga dan akan diletakkan wangian. Wangian pun daripada syurga. Sebab tu bau kita yang orang beriman tu akan semerbak harum. Seluruh makhluk di langit akan berbau harum. Kita punya roh kita. Kemudian naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai langit ketujuh. Kemudian kita akan buku amalan kita ni akan diletakkan di satu tempat dinama Illiyin. Kalau orang tu orang baik, buku amalan dia tu akan diletakkan di satu tempat nama Illiyin. Jadi kalau buku amalan kita diletakkan di situ, kita memang ahli syurga. Tapi ada satu lagi, orang yang tak beriman, orang yang maksiat kepada Allah, dia akan diletakkan amalan dia di sijil. Sijil ni maksudnya ahli neraka. Buku amalan dia kalau duduk di situ, memang dia tak selamat, dia memang ahli neraka. Tapi
yang orang maksiat tadi dia tak boleh naik ke langit. Dia hanya sampai di langit pertama, dia akan dilemparkan balik. Sebab malaikat tak akan benarkan dia naik ke atas. Sebab bau dia sangat busuk. Jadi malaikat tak boleh terima. Sebab tu orang yang mati dalam keadaan maksiat, malaikat pintu langit takkan terbuka untuk dia. Jadi dia akan dikembalikan balik roh dia tu ke dalam tubuh badan. Orang beriman pun sama. Lepas habis semua tu dia turun balik. Yang orang beriman tadi, roh orang beriman tadi dia akan turun balik, masuk balik ke dalam tubuh badan kita yang ada di bumi tadi. Masa kita naik ke atas tu, masa tu orang yang ada kat dunia tu mereka menguruskanlah kita punya jenazah. Memandikan kita, mengkafankan kita, sembahyangkan kita. Sampailah dia orang tanamkan kita balik dalam kubur, kita akan kembali balik ke dalam tubuh badan kita yang ada dalam kubur tu. Masa itulah baru kita akan dihidupkan balik oleh Allah untuk kita memulakan perjalanan, untuk kita mulakan kehidupan baru kita di dalam alam barzakh. Okay. Itu tadi seberingkas tadi kematian. Kemudian barulah kita akan masuk ke alam barzakh. Bermulalah kehidupan kita yang mana tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi solat, tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi baca Quran. Di dalam kubur tidak ada lagi benda-benda tu. Hanya ada di dunia ni saja. Jadi kalau nak buat ibadah, nak solat, nak mengaji Quran apa semua, hanya ada di dunia saja. Bila kita dah mati nanti tidak ada lagi benda tu semua. Sebab peluang tu Allah tak bagi, sekali saja Allah bagi. Apa ungkapan pertama orang yang mati dalam keadaan maksiat, yang tak beriman kepada Allah? Mereka meminta balik kepada Allah. Mereka minta supaya dikembalikan balik ke dunia. Allah tanya, untuk apa? Untuk kami nak beramal soleh, nak beramal ibadah kepada Allah, dan kami takkan mensisiakan. Kami akan hanya ibadah saja kepada Allah. Agak-agak Allah terima tak? Confirm dah tak terima dah, sebab Allah dah bagi peluang sekali dah. Tapi dia tak mau menggunakan peluang tu. Jadi bila dia masuk, dia dah nampak dah alam tu, baru dia beriman, dia percaya. Tak guna dah lah masa tu. Masa kat dunia tu orang dah cerita dah, tapi dia tak mau yakin. Dia tak mau beriman, dia tak percaya apa yang Nabi sampaikan, apa yang Quran turunkan, dia tak mau percaya. Jadi bila Allah dah bagi peluang, dia tak mau gunakan peluang tu. Bila dah mati, baru dia nak minta balik, Allah dah tak bagi dah tutup dah. Masa tu barulah penyesalan yang amat sangat, dan kerugian yang amat sangat bagi orang yang amalan dia sikit. Kalau amalan sikit, dia akan cemburu pula tengok orang amalan banyak. Jadi kalau nak buat amalan, pastikan kita buat amalan semasa kita masih hidup ni. Okay. Alam barzakh ni adalah satu tempat yang mana kalau kita orang beriman, bila kita duduk di dalam tu, kita akan diluaskan kubur kita seluas mata memandang. Jadi dia akan jadi raudhatun min riyadil jannah. Dia akan menjadi satu taman daripada taman syurga. Kita selama ni kita bayangkan bila kita duduk dalam kubur, kita akan bayangkan kita duduk kecil tu je. Selama-lamanya kita duduk di situ sampai akhirat. Tak. Kalau orang beriman, kubur itu selepas dia disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir, malaikat Munkar dan Nakir dah tanya, dia boleh jawab. Kemudian kubur dia tu akan diluaskan dan dia akan boleh berjalan di dalam kubur tu. Seperti ibarat dia berjalan di taman, cuma dia tak masuk lagi ke syurga. Sebab dia memang dah ahli syurga. Dia hanya duduk di taman sahaja. Nanti dah akhirat nanti, bila dah masuk syurga, baru dia boleh masuk ke syurga. Tapi alam barzakh, dia hanya berada di taman-taman. Macam kita pergi istana, kalau kita pernah pergi istana, dalam istana tu memang cantik. Tapi kalau kita sekadar masuk taman saja pun dah sangat cantik. Ini kan pula, ini baru istana kat dunia. Tapi kalau kat syurga, taman dia saja pun dah memang dah cantik. Lebih luas daripada dunia ni. Sebab setiap alam tu dia lagi luas. Jadi kalau kita nak kubur kita menjadi taman-taman syurga, kita kenalah ada amalan ibadah yang banyak, kan? Tapi kalau orang yang mati dalam keadaan maksiat, kubur dia tu akan dihimpit, dia akan jadi sempit. Kalau dia tak boleh jawab soalan Munkar dengan Nakir, awal-awal lagi dia dah kena pukul dah. Dia kena pukul dengan malaikat tu. Pukulan dia pula bukannya pukulan macam cikgu-cikgu duduk petang kita dengan rotan tu. Pukulan dia tu daripada besi, daripada api neraka. Pukul daripada api neraka, dia pukul kita
badan kita ni tenggelam sedalam 7 hasta. Kemudian dia korek balik dengan kuku dia pukul lagi. Memang tak boleh jawab lah. Kita jawab bukan dengan menggunakan ilmu dan mulut kita. Soalan tu dah bocor dah, Nabi dah bagi tahu dah soalan apa yang malaikat akan tanya. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau kita hafal pun boleh. Allahu Rabbi. Kita dah hafal. Muhammad Nabi. Nabi Muhammad adalah Nabi aku. Islam adalah agamaku. Kita boleh hafal. Cuma bila kita duduk di dalam kubur, bukan kita punya mulut yang cakap, bukan kita punya pemikiran, ilmu kita yang cakap. Yang bercakap apa? Yang bercakap adalah amalan dan iman kita yang akan bercakap. Kalau kita ada iman, kita akan boleh menjawab secara automatik. Jadi pentingnya kita beriman dengan benda-benda macam ni. Sebab kita nak selamat. Bukan saja di dunia, kita nak selamat di alam akhirat nanti. Jadi orang yang tak beriman, orang yang banyak maksiat pun banyak dia punya siksaan dia. Ada siksaan bila saja dia tak boleh jawab, maka kubur dia tu dia akan dipanaskan dengan api. Awal-awal lagi dah ada api. Belum lagi api neraka. Dalam kubur itu pun dah ada api. Kemudian akan dihimpitkan kubur itu. Daripada luas, daripada diduduk macam tu selesa. Kemudian bila dia orang ahli maksiat, dia akan dihimpitkan sehingga tulang-tulang dia ni bertemu. Jadi sangat banyaklah siksaan dia, sangat sakit. Kemudian datang pula binatang macam-macam, ular kalau jengking dalam tu yang akan menyiksa orang tersebut. Antaranya orang yang tak solat lah. Yang tak solat, yang meninggalkan puasa, yang mendahaka ibu bapa, semua tu ada siksaan dia dalam kubur nanti. Kalau tak sempat bertaubat, maka kita kena juga siksa di dalam kubur tu. Jadi kalau kita ada banyak dosa dengan manusia, dengan ibu bapa kita, cepat-cepat minta maaf. Sebab apa? Sebab kita takut kat dalam kubur nanti kita tak selamat. Sebab kita belum sempat nak minta maaf kepada orang yang kita buat salah tu. Okay. Kemudian, apa ni? Okay, last Padang Mahsyar. Padang Mahsyar ialah tempat perkumpulan semua makhluk Allah setelah dibangkitkan daripada kubur. Semua makhluk Allah akan dihidupkan semula dan berkumpul di sini untuk menerima pengadilan atas perbuatan mereka di dunia, sama ada yang baik atau yang buruk. Keadaan di Padang Mahsyar sangat dahsyat sehingga menimbulkan rasa sangat takut dan cemas. Dalam sebuah hadis ada menceritakan keadaan matahari yang sangat terik berada hampir di kepala, sehingga manusia ditenggelami peluh mereka sendiri. Para Nabi, Rasul dan orang yang soleh sahaja yang berada dalam keadaan aman dan tenang. Nanti di Padang Mahsyar nanti ada beberapa kumpulan, ada kumpulan yang datang dengan berkenderaan. Dia ada special, dia ada kenderaan dia. Jadi ada kumpulan yang datang dengan berjalan kaki. Berjalan lah, tak ada kenderaan. Yang ada kenderaan tu sebab tu masa kita kat dunia ni, kalau kita ada duit, nanti bila kita dah ada duit, kita kena buat korban. Korban yang hari raya korban tu, kita kena korbankan duit kita beli kalau ada masjid-masjid yang buat korban kan, kita bagilah untuk kita masuk dalam korban tu. Sebab apa? Sebab binatang-binatang korban itulah yang akan menjadi kenderaan kita nanti di akhirat nanti. Kalau kita tak pernah buat korban kat dunia ni, orang buat korban, kita langsung tak pernah kedekut sangat. Kalau tak ada duit tu lain cerita. Tapi kita ni orang yang kedekut, langsung tak nak keluarkan duit untuk buat korban. Jadi kita jalanlah kaki nanti. Tak adalah kenderaan kita. Orang lain semua ada kenderaan, kita seorang je jalan kaki. Tapi okey lagi daripada satu lagi golongan, dia bukan jalan kaki, dia jalan kepala ke bawah, dia seret muka dia ke bawah. Bayangkan, dia berapa ribu tahun dia nak duduk kat situ dah seret kepala dia. Orang tu orang yang memang jahat lah, orang yang memang maksiat dengan Allah, orang kafir. Jadi dia jalan dalam keadaan kepala ke bawah. Jangan tanya, macam mana nak jalan kepala ke bawah? Allah Maha Berkuasa kan? Allah boleh buat je ni nak berjalan macam mana pun. Jalan tak ada kaki pun boleh. Kaki ke bawah, kepala ke bawah, seret muka, ikut suka lah. Jadi orang tu dia akan jalan, muka dia akan seret ke tanah. Macam mana keadaan dia tak tahu. Dan kita akan dikumpulkan di satu padang yang sangat luas, dan padang tu semua makhluk ada. Binatang ada, malaikat ada, malaikat ada di atas lah. Okay, malaikat ada, apa lagi? Jin ada. Semua makhluk yang ada di muka bumi ni akan kumpul di situ.
Masa tu kita akan nampak lah. Oh dulu sebelum ni kita tengok, kita dengar je jin tu macam mana. Rupanya baru kita tengok, baru kita nampak. Semua ada kat situ. Menghimpitlah kita kat situ. Berapa lama? Entah. Beribu-ribu tahun nak kena tunggu pula. Berjalan lah Muda Madi, tak tahu nak buat apa. Berjalan macam tu je dengan keadaan lapar apa semua. Tunggulah sampailah yang kata tadi Nabi bagi syafaat, minta Allah jalankan pengadilan, barulah kita akan diadilkan. Sebelum tu kita duduk lagi kat situ. Tapi kalau orang yang golongan yang istimewa, dia akan adalah teduhan, dia tak adalah rasa penderitaan yang panas tadi tu. Antaranya orang lelaki yang mana golongan yang akan duduk di naungan tu adalah antaranya orang lelaki yang mana hati dia ni dia sentiasa teringat ke rumah Allah. Dia sentiasa ingat masjid. Solat 5 waktu dia solat di masjid. Dan pemuda, antaranya lagi pemuda yang sentiasa beramal soleh. Jadi muda-muda orang tu dah jadi orang yang soleh. Macam kamu lah, kamu kecil-kecil. Kamu dah jadi anak yang soleh. Sampai kamu besar, sampai kamu mati, kamu dah mati dalam keadaan orang yang soleh. InsyaAllah kamu akan dapat naungan tu. Tapi kalau orang tu mati dalam keadaan yang maksiat, jadi tak dapatlah naungan tu. Ada 7 golongan, tapi Ustaz beritahu tadi dalam 2 saja. Jadi kita tunggu hari pengadilan. Bila sampai waktu dia, barulah kita akan diadili, dihisap, ditimbang amalan kita. Sebelum tu kita akan duduk di situ dulu, di padang mahsyar tu dulu. Tunggu kita kat situ. Dalam keadaan tidak berpakaian. Jangan pula kamu kata, malulah nanti. Sebab apa? Sebab bila Nabi cerita benda ni, masa tu Aisyah dia tanya Nabi. Dia dalam keadaan malu, dia tanya, macam mana keadaan kami nanti? Kami malulah nanti dengan tidak berpakaian. Nabi kata masa tu manusia dia tak ingat apa dah. Dia hanya takut saja dengan amalan dia. Dia hanya takut nasib dia. Mana dah sempat nak tengok orang tu pakai baju ke tak pakai, tak sempat dah. Jadi manusia akan dibangkitkan dengan keadaan kita. Keadaan kita sekarang ni, kalau orang tu tinggi tu, dia akan bangun dengan tinggi tu. Kalau muka dia, kulit dia gelap lah. Dia akan dibangkitkan dengan keadaan rupa dia yang ada di bumi. Nanti kat syurga nanti baru dia akan tukar. Dia akan jadi muka yang cantik. Tapi masa kat padang mahsyar nanti, dia akan dibangunkan dalam keadaan muka dia sekarang ni lah. Jadi Ustaz baca sampai padang mahsyar. Ikutkan memang panjang lagi nak cerita tentang padang mahsyar ni, tapi sebabkan masa kita pun dah lebih dah ni. Sebab kamu nak buat latihan lagi lepas ni. Okay, sebelum tu ada tak apa-apa soalan yang kamu nak tanya? Tak tu. Tak ada? Confirm lah? Okay, Ustaz tengok kat sini ada berapa orang lah? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ada 5 orang. Tahniah kepada 5 orang yang menghadiri kelas Ustaz hari ni. Kamu memang sangat luar biasa. Kan? Tak apa, walaupun 5 orang, kita tetap kena belajar juga kan. Okay, jadi untuk latihan nanti Ustaz akan bagi dalam grup. Biasa, bukan grup lah. Ni, untuk latihan kamu buat di buku aktiviti kamu di muka surat 48 dengan 49. Buku aktiviti ni 48 dengan 49. Yang seterusnya nanti kita akan sambung lah, akan datang nanti insya-Allah. Okey, kalau tak ada apa-apa dah, saya pun nak undur diri. Semoga kamu boleh mengamalkan apa yang telah kita belajar hari ini. Kita boleh ambil manfaat dan kita boleh amalkan bersama insya-Allah. Okey, hingga kita bertemu lagi di hari lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Okey. Bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih Ustaz. Sama.